kecerdasan buatan AI, keselamatan siber dan tenaga pintar antara penyelidikan diketengahkan pada persidangan Kejuruteraan Elektrik dan Informatik Antarabangsa ke-10 ICEEI 2025. Menurut Pengarah Pusat Idea Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Jamia Azdina Jamal, ICEEI 2025 membolehkan ahli akademik berkongsi ilmu dan inovasi yang mampu memberi impak kepada pembangunan teknologi mampan masyarakat dan industri. Our mission also aligns with the national policy on science, technology and innovation, which emphasizes on research, translation, commercialization and talent development as key pillars. Beliau berucap merasmikan ICEEI 2025 di Kuching bertemakan Harmonizing Sustainable Next Generation Computing, Intelligent System and Electrical Engineering. Persidangan tepat dengan keperluan semasa terutama dalam menghadapi cabaran transformasi digital dan pembangunan lestari. Persidangan bermula semalam hingga Sabtu, anjuran bersama UKM dan Institut Teknologi Bandung melalui kerjasama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan sokongan pihak swasta. Beliau yang juga pemangku timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Hal Ehwal Inovasi berkata kerjasama seperti ini mengukuhkan jaringan penyelidikan antara institusi serantau. Bahasa kebangsaan perlu dipantabatkan sebagai bahasa keadilan dan ilmu termasuk di Mahkamah Syariah agar undang-undang tidak lagi bersifat elit tetapi masyarakat. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, pemerkasaan bahasa kebangsaan dalam bidang undang-undang penting bagi mengelak amalan dui standard dalam penyampaian hanya difahami sesetengah pihak. Ini bagi memastikan keadilan dapat difahami dan ditegakkan dalam kes syariah yang semakin rencam dan mencabar demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali ketika merasmikan simposium pemerkasaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Mahkamah Syariah di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Kuching. Tambah beliau, kerajaan negeri melalui agensi berkaitan termasuk Jabatan Peguam Besar, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Mufti, Jabatan Bantuan Guaman dan Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama menerbitkan bahan rujukan dan istilah undang-undang agar bahasa kebangsaan dapat digunakan mengikut standard ditetapkan. Kerajaan Negeri Sarawak melihat pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai tonggak penting dalam membangunkan bakat diperlukan bagi kemajuan negeri ini melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi In berkata, institusi seperti Kolej Vocational Kuching memainkan peranan penting dalam usaha melengkapkan golongan muda dengan kemahiran, disiplin dan etika kerja yang betul. Menerusi teks ucapan yang dibaca timbalannya, Datuk Francis Hadin Hollis, pada majlis graduasi Kolej Vocational Kuching, jelasnya graduan TVET bukan sahaja pekerja yang mahir, malah menjadi penyumbang penting kepada pertumbuhan industri dan inovasi negeri ini. We aim to create a competent and future-ready workforce that can meet the demand of our growing industry, especially in the green technology, automation and digital economy. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak terus bekerja sama rapat dengan agensi persekutuan, pemain industri dan institusi tempatan bagi memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan vokasional serta teknikal di Sarawak. Pada majlis itu menyaksikan seramai 171 pelajar menerima sijil yang telah menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang TVET. Kerajaan melakukan penyelesaian skop dan pemecutan pelaksanaan projek Rajang Delta Development Agency (RADA) bagi mengelakkan peningkatan kos akibat perubahan harga bahan binaan. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap pengerusi RADA, Datuk Len Talif Saleh, kelulusan peruntukan bagi kebanyakan projek RADA dibuat lebih 3 tahun lalu. Dengan perubahan harga bahan binaan ketika ini, sebarang kelewatan akan menyebabkan kos meningkat. Kita perlukan adjustment dari segi skop
Dan dari segi untuk mempercepatkan, untuk mengelakkan dari segi cost escalation ini, kita juga memohon kepada agensi pelaksana seperti JKR, DID, majlis daerah yang telah dilatih untuk melaksanakan projek ini, dan juga LCDA, Mintrade dan sebagainya, supaya mempercepatkan pelaksanaan projek ini supaya kita tidak menghadapi kos peningkatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat rada di Pusat Pentadbiran Sarike. Mesyuarat jawatankuasa pemandu rada berperanan mengenal pasti isu-isu menjejaskan kelancaran projek serta memastikan tindakan segera dapat diambil agensi pelaksana. Sementara itu, dalam perkembangan sama, sebanyak 60 projek pembangunan bernilai lebih RM926 juta dijangka akan ditender sepanjang 2026 di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA, melibatkan pelaksanaan berfasa dari suku pertama hingga suku keempat tahun hadapan. Datuk Len Talib Saleh memberitahu dari jumlah tersebut sebanyak 26 projek dijangka ditender pada suku pertama dengan nilai RM467.73 juta, 27 projek pada suku kedua dengan nilai RM366 juta, 3 projek pada suku ketiga bernilai RM37 juta dan 4 projek pada suku keempat berjumlah RM56 juta. Pada masa sama, bagi suku keempat tahun ini, sebanyak 23 projek dijangka ditender melibatkan nilai RM498.9 juta, merangkumi 14 projek melalui tender terpilih dan 9 projek melalui tender terbuka. Pelaksanaan projek tersebut sebahagian daripada perancangan menyeluruh RADA bagi mempercepat pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan Delta Rajang. Sebahagian besar projek di bawah RADA memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kawasan perindustrian, kemudahan awam, tebengan sungai serta pembinaan masjid. Kontraktor melaksanakan projek di bawah kerajaan negeri disarankan untuk sentiasa berusaha menyiapkan kerja lebih awal daripada tarikh ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti hasil kerja. Menurut Adun Tanjung Batu, Johnny Pang, sikap proaktif dan komitmen tinggi kontraktor dihargai kerana dapat mempercepatkan projek untuk manfaat penduduk setempat. Thank you for the hard working of the contractor because they are our habis. So not only that, I hope next time during Jambu Unti from resident office, make sure that all our contractor should be having the task to carry the job within the time period. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek naik taraf bumbung di Bilik Gerakan Kampung Jabai, Bintulu. Projek tersebut merupakan projek transformasi luar bandar RTP 2024 melibatkan pembinaan tambahan bumbung di bahagian hadapan dan sisi pintu masuk serta pembinaan baharu bilik gerakan dengan kos sebanyak RM197,000. Projek tersebut berjaya disiapkan awal daripada jadual iaitu pada Januari 2025 berbanding tarikh siap ditetapkan Mei 2025 dengan kerja cekap dan bertanggungjawab kontraktor terlibat. Sarawak Metro terus memperkukuh kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam usaha meningkatkan pengurusan trafik dan keselamatan jalan raya sejajar dengan kemajuan pembinaan projek Kuching Urban Transportation System KUTS. Menurut kenyataan Sarawak Metro, aspek kelancaran dan keselamatan pengguna jalan raya keutamaan syarikat dalam memastikan pengurusan aliran trafik berjalan sebaik mungkin sepanjang tempoh pembinaan projek tersebut. Pengarah Kualiti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Korporat Sarawak Metro, Kapten Omar Hussein bersama pasukannya berkongsi perkembangan pelaksanaan langkah pengurusan trafik bagi projek KUTS dengan pasukan pengurusan trafik PDRM daerah Kuching dan Semarahan diketuai Ketua Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching DSP Victor Ripon. Pertemuan tersebut menjadi platform penting mendapatkan maklum balas dan cadangan bernas daripada pihak polis trafik bagi memperkukuh koordinasi serta merancang kerjasama masa hadapan ke arah pengurusan jalan raya lebih selamat dan efisien. Sekian berita pagi Sarawak. Salam Malaysia Madani. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.